Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini kita nak membincangkan tentang tajuk siapakah golongan mujassimah. Dan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan mujassimah? Yang pertama, siapakah golongan mujassimah? Yang kedua, apakah makna mujassimah? Bila kita membaca ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, seperti istiwa, iyad, wajhun, ain. Lalu orang kata kita ini telah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang baharu, ataupun dengan sesuatu yang baharu. Banyak kalau kita tengok komen-komen tu kan, kita ni ustaz ni mujassimah sebab mengatakan Allah Taala atas arasy. Tu kita tak hurai lagi masalah tangan, mata, muka. InsyaAllah kita akan buat sambung perbahasan ini mengikut siri-sirinya, dan siri-siri yang berikutnya insya-Allah sebagaimana yang dulu pada awal tahun dulu kita telah bentangkan isu ataupun masalah ini. Kita akan baca insya-Allah semua ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat yang berkaitan dengan Allah Taala. Jadi ringkas ceritanya, orang duk tuduh kita ni mujassimah. Dan orang-orang yang berpegang kepada akidah salaf ini di Malaysia dianggap golongan mujassimah ataupun musyabbihah. Jadi sebagaimana yang ustaz sebut hari itu, sebelum kita baca, kita terang, kita bahaskan tentang isu mujassimah ataupun musyabbihah ini, ustaz nak ulang balik tentang Jahmiyah di dalam menghuraikan perkataan istawa. Dia kata wal jahmiyatu tastadillu ala istiwa'i ala al-arsy bi annahu al-istila'u bi baitil akhtan. Ini di dalam, kita dah baca banyak kali, tetapi kita baca sekali lagi di dalam Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir kata, yang kata istiwa dengan makna istaula itu adalah Jahmiyah, bukan daripada kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana berdasarkan diambil daripada bait syair, rangkap syair, qad istawa bishrun 'ala al-Iraq, sesungguhnya telah istawa, telah memerintahlah Bishrun 'ala al-Iraq min ghairi sayfin wa damin muhraq, tanpa menggunakan pedang dan berlaku pertumpahan darah. Tanpa menggunakan pedang dan tanpa melakukan pertumpahan darah. Akhtal ini seorang Nasrani. Apabila Bishrun memerintah Iraq, biasalah mana-mana orang yang memerintah menjadi pemimpin, Perdana Menteri, Menteri Kabinet ke apa ke, orang datang buat ucapan, mengemukakan ucapan tahniah. Banyak orang dah ucap tahniah kepada Bishrun ini. Termasuklah Akhtal, seorang Nasrani. Dia mari-mari dia keluarkan syair ni, bait syair. Jejek lah, maknanya bodek. Dia seorang Nasrani. Dia kata telah istawalah, telah memerintahlah Bishrun atas negeri Iraq tanpa melakukan menggunakan pedang, tanpa menggunakan pedang, maknanya orang lantik. Ayah dia lantik, abang dia, saudara dia lantik, setelah ayah dia mati, naik saudara dia yang melantik dia menjadi pemimpin di Iraq. Biasanya nak jadi pemimpin, nak jadi ketua negara ni mesti berlaku pertumpahan darah. Mesti dengan menggunakan kekerasan, menggunakan pedang. Tetapi Bishrun ini tanpa melakukan pertumpahan darah, tanpa menggunakan pedang, dia dilantik menjadi ketua negara.
Lalu Ibnu Katsir kata laisa fihi dalilun. Syair ni tak boleh jadi dalil. Fa inna hadha istidlalun batilun. Kerana sesungguhnya ini istidlal, dalil yang batil. Istawa dengan makna istawla ini tak boleh jadi dalil kerana pendalilan itu adalah suatu pendalilan yang batin min wujuhin katsirah, dengan beberapa wajah, dengan beberapa sebab. Wa kana al-akhtalu nasraniyan. Sebab yang paling besarnya, Akhtal ini adalah merupakan seorang Nasrani. Bukan orang Islam. Macam mana kita nak faham tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Di dalam nak memahami sifat Allah Taala yang disebut dalam Quran tu, sepatutnya kita tengok hadis Nabi. Dan tengok bagaimana syarahan huraian ulama salaf. Tetapi golongan Jahmiyah nak menguatkan istawa dengan makna istawla ini, ambil syair daripada Akhtal, seorang Nasrani. Jadi tak betul lah. Okey, hak tu dah kita baca dah kan. Kita ringkaskan. Cuma pada malam ini kita nak bincangkan isu berkaitan dengan apa dia tadi? Mujassimah ataupun musyabbihah. Di dalam huraian para ulama salaf, dia menyebut fatajsimu isbatul jismi lillah. Mujassimah itu maknanya orang yang mensabitkan, yang menganggap, yang mengatakan Allah Ta'ala berjisim. Allah Ta'ala berjisim macam makhluk, macam manusia, macam makhluk. Itulah yang dipanggil mujassimah. Okey. Wa tashbih, iaitu golongan yang mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala yang baru. Wa tamthil, dan juga orang yang memisarkan, mencontohkan Allah Ta'ala ini serupa dengan baharu. Dia kata di sini apa dia? Fatajsimu isbatul jisim lillahi ta'ala. Dengar elok. Adakah golongan salaf ataupun di Malaysia ni yang dianggap sebagai golongan salafi? Ada orang Malaysia ni yang mengaji berakidah ni, dia berpegang kepada akidah salaf. Mereka berpegang sebagaimana disebut oleh Allah dalam Quran tentang masalah akidah, sifat-sifat Allah, dan juga sebagaimana disebut dalam hadis Nabi. Macam mana boleh dikaitkan golongan ini sebagai golongan mujassimah ataupun musyabbihah? Sebab mujassimah ini dia menganggap Allah Ta'ala berjisim sebagaimana makhluk ataupun sebagaimana manusia. Musyabbihah ini maknanya menashbihkan Allah Ta'ala, menyerupakan Allah, menganggap Allah Ta'ala serupa dengan baharu. Menganggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala serupa dengan baharu. Di Malaysia ni ada ke orang kata lagu tu? Orang duk bahas, duk mengaji, duk terang syarah masalah akidah ni, ada tak orang yang mengatakan Allah Ta'ala seperti baharu, seperti makhluk? Ada tak? Tak ada. Daripada kalangan orang Islam ni tak ada. Ajaran sesat tu cerita lain lah. Daripada kalangan orang Islam tak ada. Sama ada golongan salafi ataupun golongan Asy'ariyah, tak ada. Ini satu tomahan, satu tuduhan dan juga satu fitnah. Wa tamthil, memisarkan, mencontohkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti baharu min ghairi tafriqah bainaha, min ghairi tafriqah bainaha. Sebahagian orang tidak membezakan antara tajsim, tashbih dan juga tamthil. Okey, apabila dia kata di sini tajsim iaitu mujassimah, menganggap Allah Ta'ala berjisim, wa tashbihu awsa'u makna haitsu yushabbihu ahlul kufri wad dalali ar-rabb ta'ala bi khalqihi. Kalau mujassimah hanya mengatakan Allah Ta'ala berjisim, seperti makhluk. Ada pemusyabbihah menyamakan 100% dengan makhluk. Menyamakan 100%. Kata mujassimah ni menganggap Allah Ta'ala berjisim je. Dia setakat tu dia kata. Tetapi pengertian musyabbihah, maknanya golongan mentashbihkan Allah Ta'ala ini, dia kata sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir. Dia lebih luas. Kalau sekiranya manusia itu, manusia ni macam mana? Ada kepala, ada rambut, ada mata,
bulu kening, bulu mata. Musyabbihah, mentashbihkan Allah Ta'ala 100%. Nampak? Bila mata tu ada mata hitam, mata putih, ada kelopak mata, itu musyabbihah, mentashbihkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Walafdhu tamthil huwal awsa'u fi makna. Adapun misal, mentafsirkan, mencontohkan Allah Ta'ala lebih luas daripada mentashbihkan lagi. Lebih luas maksud dia. Lebih luas maknanya misal. Maknanya memisalkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Wa huwa aula fil istimali min at-tashbih. Kalau nak guna antara mujassimah, musyabbihah dengan tamsil ataupun mumathilah, tamsil itu lebih tepat. Kalau kata mujassimah menjisimkan Allah je, musyabbihah mentashbihkan Allah, menyerupakan Allah Ta'ala dengan baharu. Tetapi kalau tamsil 100%, serupa 100% Allah Ta'ala dengan makhluk. Dia kata di sini kalau nak tuduh orang pun, nak kata ke orang pun, tamsil lebih sesuai. Sebab apa dia kata di sini? Di asbabis salasah, dengan 3 sebab. Dengan 3 sebab. Sebab apa kata tamsil ataupun mumassilah itu lebih sesuai daripada mujassimah ataupun musyabbihah. Dengan 3 sebab. Yang pertama dia kata, sebab apa tamsil ataupun mumassilah ini lebih sesuai? Kerana itu disebut dalam Al-Quran. Al-wajhul awwalu anna nafyat tamthili huwa alladhi warada fil Qur'anil Karim. Sesungguhnya menafikan tamsil, Allah Ta'ala serupa dengan makhluk ataupun dengan baharu, itu benda tu ada dalam Quran. Adapun kalimah tajsim, menyamakan Allah Ta'ala kata jangan mentajsimkan aku, jangan mentashbihkan aku, tak ada. Tapi tamsil ada. Walam yarid fil Quran nafyut tashbih. Tidak ada datangnya dalil daripada Quran menafikan tashbih. Wa lafzul ladhi huwa at-ta'biru, lafaz yang ibarat Qur'ani, ta'birul Qur'ani khairun minal lafzil ladhi huwa at-ta'birul insani. Adapun lafaz takbir ibarat yang datang daripada Quran lebih baik daripada lafaz yang digunakan, yang ditakbirkan, yang dicipta, yang dibuat oleh manusia. Manusia nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk, dia kata mujassimah ataupun musyabbihah. Sedangkan perkataan itu tidak diistilahkan di dalam Al-Quran, tidak datang takbir ibarat daripada Quran. Yang Allah Ta'ala sebutnya laisa kamitslihi syai'. Aku nak kata mumassilah tu adalah maknanya ibarat daripada Quran. Allah Ta'ala tidak menyamai, menyerupai, semisal dengannya oleh sesuatu. Okey, sebab apa dia kata tamsil itu lebih sesuai? Yang pertamanya kerana warid, ibarat itu ada di dalam Quran. Yang kedua, al-wajhu tsani anna at-tashbiha la yasihu nafyuhu 'ala al-itlaq. Kalau gunakan perkataan tashbih, yakni musyabbihah, golongan ini adalah golongan musyabbihah. Mentashbihkan Allah dengan yang baharu, segala yang baharu. Dia kata nafi secara mutlak tak boleh. Nak menafikan secara mutlak tak boleh. Tentang tashbih. Kerana apa? Li'annahuma min syai'aini illa wa bainahuma qadarun mushtarak ittafaqa fihi wa idha ikhtalafa fil haqiqah. Dia kata di sini, kalau kita nak menolak tashbih, tak boleh. Kerana ada dua perkara dia kata di sini, melainkan ada di antara keduanya itu qadarun mushtarak. Kadar yang sedikit yang bersamaan, yang bersekutu. Tak faham lagi kan? Nanti kita akan hurai. Kalau nak kata tashbih, tak. Sebab ada sedikit, walaupun tak di sudut hakikat, tetapi ada kesamaran di sudut lafaz. Walaupun dia kata di sudut hakikat tak sama. Contoh, falillahi wujudun walil insani wujudun. Allah Ta'ala ada, manusia pun ada. Maknanya kalau nak kata tak boleh mentashbihkan Allah Ta'ala dalam semua sudut, tak boleh. Di sudut bahasa lah. Walaupun di sudut hakikat memang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sebab Allah Ta'ala ada, manusia ada. Tetapi kewujudan Allah dengan manusia tak sama, mukhalafah. Walillahi hayatun walil insani hayatun. Bagi Allah Ta'ala yang hidup, manusia hidup.
Maknanya ada lafaz yang mustarak. Hidup sama hidup. Manusia hidup, manusia hidup. Allah Ta'ala hidup. Allah Ta'ala wujud, manusia pun wujud. Walaupun Allah Ta'ala wujud hakiki. Wa hadzal istirab fil aslil makna. Ini maknanya bersekutu tentang makna, asal makna. Al-hayatu naw'un minat tashabbuh. Minat tashabbuh. Hayat itu satu bahagian daripada tashabbuh. Manusia hidup, Allah Ta'ala hidup. Walakinil haqiqah anna sifatil khaliqi laysat ka sifatil makhluk. Walaupun dari sudut realitinya, sifat-sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Fahayatul khaliqi laysat ka hayatil makhluqi. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala, yakni Khaliq, tidaklah seperti kehidupan makhluk. Fahayatul makhluqi naqisatun masbuqatun bi'adamin wa malhuqatun bifana'in. Dan hidupnya makhluk itu naqisah, maknanya kurang, lemah, didahulukan dengan tiada. Allah Taala tak ada mula bagi Allah. Masbuqatun bi'adamin, didahulukan dengan tiada. Maknanya tak samalah. Di sudut hakikat memang tak sama. Tetapi ada kesamaran, wujud sama wujud. Hidup sama hidup. Jadi, dia nak cerita di sudut lafaz. Dia nak cerita di sudut lafaz, maka tidak sesuai. Kalau gunakan mumassilah, maknanya menyamakan Allah dengan baharu, itu paling sesuai. Itu datang daripada Quran. Dan yang keduanya, kalau mumassilah ni tak sama 100% makhluk ni dengan Allah Ta'ala. Wahya aidan nakisatun fi haddi zatiha. Maknanya sudut zat manusia dengan zat Allah Ta'ala mukhalafah. Yaumun yakunu tayyiban wa yaumun yakunu maridan. Manusia ni kadang-kadang okey, sihat, kadang-kadang sakit. Wa yaumun yakunu mutaqaddiran wa yaumun yakunu masruran. Kadang-kadang manusia tu tak tenang, tak tenteram, kadang-kadang dia seronok. Wa aidan wa hiya aidan hayatun nakisatun fi jami'is sifat. Dan begitu juga dia kata kehidupan manusia ni semuanya nakis, semuanya lemah, semuanya kurang dalam semua keadaan. Al-basaru nakisun. Penglihatan juga maknanya lemah. Dalam jarak yang jauh kita tak nampak, Allah Ta'ala nampak. Sesuatu benda yang kecil Allah Ta'ala nampak, kita tak nampak. Nampak? Maknanya situ kurang. As-sam'u nakisun. Mendengar juga maknanya kurang bagi manusia ini. Wal ilmu nakisun. Ilmu juga adalah lemah. Dan juga al-quwwatu naqisatun, kekuatan itu ada juga lemah. Bi khilafil hayatil khaliqi jalla wa ala fa innaha kamilatun min kulli wajhin. Jadi tak samalah dengan Allah Taala. Cuma nak gunakan perkataan musyabbihah tak sesuai, dia kata. Sebab pertamanya tak dalam Quran, yang keduanya ada benda yang tasyabuh juga, hidup sama hidup. Maknanya wujud sama wujud. Walaupun hakikatnya maknanya mukhalafah lah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia nak cerita di sudut istilah ataupun perkataan. Al-wajhu tsalis. Sebab yang ketiga dia kata tak sesuai dengan digunakan musyabbihah ini, anna ba'd ahli at-ta'til yusammuna al-musbitina li sifati musyabbihatan. Dia kata sesungguhnya sebahagian daripada golongan yang menolak, ahli at-ta'til, golongan yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebut dalam Quran dan juga disebut dalam hadis. Yusammuna musbitina lis-sifati musyabbihatan. Mereka mengatakan orang yang mensabitkan, orang yang mengatakan sifat-sifat Allah Ta'ala itu seperti sifat tangan, dia istiwa dan sebagainya sebagai musyabbihah. Nampak? Ahlu ta'til sebenarnya ni. Tak boleh kata ni musyabbihah. Sebenarnya dia ta'til, dia menolak akan sifat-sifat Allah. Dia berlakonnya sahaja konon-kononnya nak membersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat yang baru. Dia berlakon sahaja. Sebenarnya hakikatnya dia tolak. Hakikatnya dia tolak. Cuma kita tak takyin lah siapa-siapa dalam dunia ni kan. Kita hurai, maknanya golongan yang menolak sifat Allah Ta'ala ni menamakan orang yang mensabitkan sifat Allah Ta'ala ni sebagai musyabbihah. فَإِذَا قُلْتَ مِنْ غَيْرِ تَشْبِهِ. Kalau kamu sebut, kamu sebut sifat Allah Ta'ala tu ada, seperti kita kata wajhun, ainun kan. Apa lagi,
Allah Ta'ala datang dan sebut majid dan sebagainya, sebagaimana disebut dalam Quran. Kalau kamu kata lagu tu fahima haula'i, mereka faham annal murada min ghairi isbati sifah. Walidzalika naqulu inna at-ta'bira biqaulina min ghairi tamsil aula min at-ta'biri bitashbih. Maknanya sesuainya kalau kita nak kata orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan segala yang baru ini, ataupun menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk ini dengan mumassilah. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak menganggap orang yang mensabitkan sifat Allah Ta'ala tu sebagai musyabbihah? Kita dah baca dah hari itu, kita ulang balik. Kita nak hurai satu-satu secara terperinci tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dihuraikan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi oleh Al-Mubarakpuri, tentang Allah Ta'ala menyuburkan sedekah dengan tangan. Wa qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi min hadzal hadithi, telah berkata bukan seorang daripada ahlul ilmi, yakni para ulama, tentang hadis ini, ma yushbihu hadza min ar-riwayati min as-sifati, dan seumpamanya sesuatu yang menyerupai hadis ini daripada riwayat-riwayat daripada sifat, tentang sifat-sifat Allah, wan nuzuli rabbi, dan turunnya Allah, kan Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam, kan? Adalah hadis yang sahih, kan. Kulla lailatin ila sama'id dunia, maknanya setiap malam pada langit bumi. Sifat nuzul, sifat iyad, istiwa. Qalu qad tathbutu riwayatu fi hadha, sabitlah riwayat-riwayat tentang ini, yu'manu biha wala yutawahhamu wala yuqalu kaifa, diimani dengannya, dengan riwayat-riwayat tersebut, tidak diwahamkan, tak ragu, jangan duk ragu. Disebut dalam hadis yang sahih, ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala disebut dalam Quran, hak ni disebut dalam hadis yang sahih, jangan duk ragu. Wala yuqala kaifa, jangan dikatakan bagaimana. Turun macam mana? Naik lift ke? Nak turun dengan tangga ke? Duk loya buruk dengan Allah Ta'ala. Bukan loya buruk dengan kita. Loya buruk dengan Allah Ta'ala, loya buruk dengan Nabi SAW. Dia kata sini tidak dikatakan bagaimana. Jangan nak tanya bagaimana. Bila bagaimana tu, dia dah masuk dalam syaitan dalam kepala. Disokong oleh hawa nafsu. Tolak sifat tu, tolak. Tak betul. Nak bagi sesuai dengan otak ni, dengan nafsu ni. Tengok. Walaupun riwayat yang sahih. Hakadha ruwiya an Malik bin Anas. Beginilah yang diriwayatkan daripada Malik bin Anas wa Sufyan bin Uyainah wa Abdullah bin Mubarak annahum qalu fi hadhihi al-ahadithi. Malik bin Anas, Sufyan ibn Uyainah, Abdullah bin Mubarak menyebut tentang hadis ini, amirruha bila kaif, laluilah akannya dengan tidak mengkafiatkan. Orang kata amirruha bila kaif ni macam mana? Maknanya pegang sebagaimana yang disebut di sini dalam huraian oleh Mubarakpuri, kata bisuratil amri minal imrar, lalu ya, ay ajridha ala zahiriha, maknanya lalui atas zahir. Kita tak terjemah tangan macam mana, lalu, kan, tangan istawa, tak hurai istawa ni macam ni, istiwa ni macam ni, tangan ni macam ni, nuzul Allah Ta'ala macam ni, lalu je. Orang kata hurai, tak ada hurai, kita terjemah je. Itu pegangan salaf. Dia lalui ya, dia tak hurai, dia tak bahas dah. Cuma adalah kalau daripada salaf, daripada golongan makna tabi'in, ada sebahagian mereka menghuraikan untuk memahamkan orang, tapi tak lebih sekadar tu je lah. Ada pun di kalangan sahabat ni lalu gitu je lah. Tak mana yang kata mujassimah ataupun musyabbihah ni. Wala tu'aridu laha bita'wilin. Kamu tidak menengahkan ataupun membentangkan baginya dengan ta'wil wala tahrifin, dan tidak mentahrifkan, memesongkan daripada makna asal. Bal fawidul kaifa, serah kafiat. Isbat makna tangan. Isbat kata ada. Tak tahulah macam mana, tak dihurai dah. Isbat je. Lepas tu serah kafiat kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dia kata di sini. Kita sambung lagi. Hadza wa amma, dia kata di sini.
Wa hakadha qawlu ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jamaati. Inilah perkataan ahlul ilmi dan juga ahli sunnah wal jamaah. Kalau buat tangan-tangan, memang ada tangan. Tapi wallahu alam, kafiat tak tahu. Sebut je. Allah Ta'ala ada tangan tak tahu. Bukan kata tak boleh terjemah, boleh terjemah. Nanti kita sebut pula. Ada tengok, risalah tauhid. Bukan cakap kosong, sembang kari, cakap kosong, ada dalil. Muka surat 18, betul tak? InsyaAllah ada. Ada muka surat 18. Ni terjemah mau tak bagi? Tak boleh terjemah. Mengajilah sikit, tengok kitab. Sungguhnya ada perkataan di dalam Quran dan hadis yang menyebut muka. So dia terjemah. Dan tangan Allah. Pada perkataan itu hendaklah kita i'tiqad sabit. Ada. Muka, tangan ada. Secara yang layak dengan Allah Ta'ala. Yang maha suci daripada berjisim. Bukan berjisim. Kita tak kata Allah Ta'ala berjisim. Dah maha suci daripada bersifat dengan segala sifat baharu. Maha suci maknanya bersifat Allah Ta'ala. Bebas Allah Ta'ala daripada serupa dengan sifat baharu. Bersifat dengan sifat baharu. Maka tiada mengetahui akan dia melainkan Allah jua. Allah Ta'ala mengetahui. Demikian itulah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat. Sahabat bukan begitu. Tangan, memang ada tangan tapi tak tahu macam mana. Muka. Dan orang yang mengikut sahabat, iaitu tabi'in lah. Dan orang yang mengikut, bagi orang yang mengikut sahabat tabi'un tabi'in, yang dinamakan ulama' mutaqaddimin. Macam mana ada golongan kata tak boleh terjemah tangan, tak boleh terjemah muka. Tangan-tangan yang terjemah. Takut orang awam faham. Muka macam muka manusia. Tangan sebagaimana tangan manusia. Kalau gitu tak boleh terjemah sama. Sama kalam bahasa tak boleh terjemah. Mendengar. Tak boleh terjemah mendengar. Sama-sama. Ainun. Apa dia basir. Nampak tak? Kalam-kalam kalau terjemah, nanti orang awam kata dengar macam dengar manusia. Melihat sebagaimana melihat manusia. Ada mata, bulu mata, kelopak mata. Bila bercakap, mesti dengan mulut. Kenapa yang tu terjemah, yang ni tak terjemah? Terjemah je. Bukan kita hurai lebih. Di sini dia terjemah. Sungguhnya ada perkataan dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu hendaklah kita i'tiqad. Kita pegang, percaya. I'tiqad kan sabit, benda tu ada, sabit. Sabit secara layak dengan Allah Ta'ala. Yang maha suci daripada maha suci, bebas daripada berjisim. Tu dia kata mujassimah ni menjisimkan Allah. Kita tak kata menjisimkan Allah, kita hanya menyebut apa yang disebut oleh Allah. Ataupun kita menyebut hanya disebut apa yang disebut oleh Nabi. Sekadar tu ya. Dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baru. Maka tiada mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat dan orang yang mengikut sahabat dan orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat yang dinamakan ulama' mutaqaddimin. Tetapi dia kata di sini, tetapi ulama' mutaakhirin telah berkata adalah perkataan yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis mengatakan muka dan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikehendaki dengan muka itu zat. Itu golongan ulama-ulama khalaf. Dan yang dikehendaki dengan tangan itu kudrah. Tengok. Demikian lagi tiap-tiap yang perkataan yang seumpama itu ditakwil, ditanggung. Golongan khalaf dia takwil, ditanggung, takut orang keliru. Takut orang sama kata ada tangan ni, macam Allah Ta'ala ke? Kata ada mata, macam Allah Ta'ala ke? Nak hilang keraguan orang awam tu, maka ditakwilkan dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah. Dia takwil. Jadi ada dua golongan kan? Satu tak takwil. Pegang zahir, tak hurai dah macam mana? Terjemah je. Tangan, mata terjemah je, tak hurai. Yang golongan yang kedua dia takwil. Maka antara i'tiqad ini yang lebih sentosa, yang lebih selamat ialah i'tiqad ulama' mutaqaddimin. Ulama' salaf juga. Hak tu yang kita nak ajak orang kembali kepada akidah salaf. Hak tu lebih selamat. Walaupun dua-dua betul. Hak tu paling selamat. Serah pada Allah Ta'ala. Tengok risalah tauhid. Kalau tak kerti baca kitab Arab, baca risalah tauhid. Muka surat 18. Okey, kita nak sambung Tuhfatul Awazi. Pukul 9 sembahyang beritahu kat dia orang. 9, pukul 10 sembahyang.
Okey. Dia kata sini, waqad zakara Allah tabaraka wa ta'ala fi ghairi mawdi'in min kitabi. Allah Taala sebut dalam kitabnya selain daripada tempat ni, tempat perbahasan yang kita sebut tadi ni. Dia kata min ghairi mawdi'in, bukan satu tempat lah dalam kitabnya. Yang Allah Taala sebut ni bukan satu tempat daripada kitabnya. Al-yad was-sam'a wal basara. Fata'awwalatil jahmiyatu hazihil ayati fafassaruha wa fassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi. Ada penggolongan Jahmiyah, mereka mentafsirkan, menghuraikan sifat-sifat Allah ni bukan sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahlul ilmi ataupun para ulama. Wa qalu inna Allah lam yakhluq Adam biyadih. Mereka mengatakan Allah Taala tidak menjadikan Adam dengan tangan. Allah Taala sebutkan lima ma mana'aka lima khalaqtu biyadaya kan. Mengapa wahai iblis, apakah halangan kepada kamu untuk sujud kepada Nabi Adam yang aku jadikan daripada dua tangan aku? Wa qalu inna ma ma'na liyad ha huna quwwah. Mereka menterjemahkan Jahmiyah ni ya itu dengan makna quwwah. Wa qala Ishaq bin Ibrahim inna ma yakunu tashbih. Ishaq bin Ibrahim kata apa dia? Sesungguhnya tashbih itu idza qala yadun ka yadin au mislu yadin. Baru tashbih. Allah Taala ada tangan seperti tangan ataupun seumpama tangan. Baru tashbih, baru panggil mujassimah ataupun musyabbihah. Dia tak faham istilah, dia meletakkan hukum ataupun tahmah itu kepada orang lain. Mujassimah, musyabbihah, mentajsimkan Allah dan mentashbihkan Allah. Dia tak faham istilah. Dia letak tuduhan itu kepada orang yang mujassimah. Dia menganggap orang lain itu menjisimkan Allah dan juga mentashbihkan Allah. Dia kata di sini. Ini syarah Tuhfatul Ahwazi. Bacalah, mengaji sikit. Ingat tak mengaji? Ni nak mengaji kitab Jawi ya. Mana nak jumpa benda-benda macam ni. Kadang-kadang mengaji luar negara pun mengaji bahasa Arab je. Tapi tak faham lah. Bagi tahu suruh dia orang 15 minit lewat sikit. Pukul 10-an, 20 minit. 20 minit lepas 20 minit lagi semayang. Nak pergi sikit lagi. Sebab ada golongan yang duk tuduh orang musyabbihah. Dia kata di sini apa dia? Ishaq bin Ibrahim kata inna ma yakunu tashbih idza qala yadun ka yadin. Kita jawab azan sekejap. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala
Allahumma rabb hadhihi. Okey ya. Dia kata innama tashbih, Ishaq bin Ibrahim kata innama yakunu tashbih idza qala yadun ka yadin. Kalau kata tangan Allah seperti tangan makhluk. Baru kata tashbih. Au mislu yadin ataupun seumpama tangan. Au sam'un ka sam'in. Au mislu sam'in. Mendengar seperti mendengar ataupun seumpama mendengar. Fa idza qala apabila seseorang itu hanya menyebut sam'un ka, dia kata fa idza qala sam'un ka sam'in aw mislu sam'in fa hadha tashbih. Pendengaran Allah Taala sama sebagaimana pendengaran makhluk. Wa amma idza qala kama qala Allah Taala. Adapun apabila telah berkata oleh seseorang itu sebagaimana yang Allah Taala sebut. Dia kata sebagaimana yang Allah Taala sebut, yadun wa sam'un wa basarun wa la yaqulu kaifa. Dan dia tak kata bagaimana mendengar, bagaimana melihat, bagaimana berkata-kata. Itu tidak tashbih. Wala yaqulu mislu sam'in, dia tidak berkata seumpama pendengaran, wala kasam'in, tidak seperti pendengaran, tidak seumpama pendengaran ataupun tidak seperti pendengaran. Fa hadza la yakunu tashbihan, dan itu tidak tashbih. Wa huwa kama qala Allah tabaraka wa taala, itu sebagaimana yang disebut oleh Allah Taala. Laisa kamitslihi syai', tidak seumpamanya oleh sesuatu. Wa huwas samiul basir, dan Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Okey, kita nak baca satu lagi. Hujjatullahil balighah, Syah Waliullah. Disebut apa sini? Kita ringkas kan? Dia kata aqulu wala farqa baina as-sam'i wal basari wal qudrati wal dhahki wal kalami wastiwa'i fa inna mafhuma 'inda ahli lisani min kulli dhalik ghairu ma yaliqu bi janabil qudus. Dia kata, aku kata, tidak ada perbezaan antara mendengar, melihat, kuasa, ketawa, kalam, istiwa, hak tu sebut. Sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis tentang sifat-sifat Allah. Yang difahami oleh ahlul lisan. Sesuatu yang layak bagi Allah Ta'ala. Wahuwa fi dhahkil istihalatun. Wahal fi dhahkil istihalatun illa jihatun annahu yastad'i al-fam, yastada'i al-fama, annahu yastada'i al-fama. Dia kata di sini, melainkan dia kata, adakah ketawa itu adalah merupakan sesuatu yang tidak mungkin ataupun mustahil bagi Allah, melainkan ketawa itu di sudut dia tidaklah memerlukan kepada mulut. Wa kadzalikal kalam. Bila ketawa disebut dalam hadis kan, Allah Ta'ala ketawa. Tapi ketawa tidak memerlukan mulut. Wa kadzalikal kalamu, dan begitu juga kalam. Wahal fil batshi wan nuzuli istihalatun, adakah pada sebut tamparan ataupun turun mustahil, melainkan min jihati annahuma yastad'iyanil yad. Tampar dan juga turun itu yang memerlukan tangan dan juga kaki. Kaki nak turun guna kaki, nak tampar guna tangan. Tak, Allah Ta'ala tak begitu. Hanya kita sebut saja. Wa kadzalika as-sam'u wal basaru yastad'iyanil udhuna wal 'ain. Begitu juga mendengar dan juga melihat memerlukan kepada telinga dan mata. Kita kata Allah Ta'ala ketawa sebagaimana yang disebut dalam hadis, tidak memerlukan mulut. Mendengar, melihat, tidak memerlukan telinga dan juga tidak memerlukan mata. Sebut saja sebagaimana yang disebut. Tengok dia orang. Hak kita orang di Malaysia yang duk pegang tentang apa dan akidah salah macam tu lah. Susah sangat nak faham. Dan wastatala haula'i khaidun, berterusanlah golongan yang menyerang ala ma'syari ahli hadis. Berterusanlah golongan yang menyerang kumpulan ahli hadis ini, wasammuhum mujassimatan wa musyabbihatan. Golongan yang mengkritik, yang menyerang, yang melontarkan fitnah kepada golongan ahli hadis. Golongan ahli hadis ini pegang akidah salaf. Mereka kata ini golongan mujassimah, ini golongan musyabbihah. Tengok. Syah Waliullah pun dah kata dah. Ada orang memang duk tuduh golongan ahli hadis ni. Sebab dia tak faham. Bila kita sebut ada, kita sebut mendengar, melihat, yad, ainun, dia kata mentashbihkan Allah Ta'ala dengan baharu. Sedangkan kita sebut apa yang disebut oleh Allah ataupun apa yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Tak dinamakan musyabbihah dan mujassimah.
Okey, ringkas ceritanya apa dia? Maka di Malaysia ini tak adalah golongan yang disebut mujassimah yang menganggap Allah Ta'ala itu berjisim, dan juga musyabbihah yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan baharu. Tak ada. Apa yang kita pegang, apa yang kita sebut sebagaimana yang disebut oleh Allah dan sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.